segala selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Apakah anggota-anggota yang terlibat semasa sujud bersuara berdoa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadaini wal rukbataini wa atraf al-qadamaini." Itu adalah 7 anggota. Aku diperintahkan supaya sujud di atas 7 surah, yakni 7 anggota. Yang pertama dahi, Nabi menunjukkan dengan tangannya ke atas hidung sini. 2 tangan, 2 lutut dan jari-jari daripada 2 kaki. Jadi 2 campur 2 campur 2 6 campur 1 7. Berdasarkan hadis ini, anggota sujud adalah merangkumi dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Ketika sujud, wajib ke semua 7 anggota di atas diletakkan di atas lantai. Bagi dahi, memadai meletakkan sebahagian dahi sahaja di atas lantai. Bagi tangan, yang dikira ialah tapak tangan, dan bagi kaki pula ialah perut anak jari kaki. Jadi, jari kaki itu bukan semua kali kata tapak kaki. Nampaknya memadai dengan meletakkan sebahagian sahaja daripada perut anak jari kaki itu. Jika seorang itu sujud di atas belakang tangan atau belakang anak-anak jari kaki, yang tidak sah sujud. Jadi ini adalah kata orang yang letak kaki ini saja. Yang dia tak kacakkan kaki, dia letak ini, tak sah sujud. Begitu juga tangan. Tangan dia letak ini. Orang sujud macam ni, dia letak ini. Tak sah, letak ini. Tak boleh. Tidak sah sujud. Baik. Adakah hidung juga wajib diletakkan di atas lantai ketika sujud? Hidung wajib. Terdapat khilaf di kalangan ulama. Pertama, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, dahi dan hidung wajib diletakkan di atas lantai ketika sujud. Ini ikut Imam Ahmad. Imam Ahmad menilai hidung termasuk dalam rukun dalam sujud. Tidak cukup hanya dahi sahaja atau hidung sahaja. Maksudnya kalau tak dahi sahaja pun tak cukup, letak hidung sahaja pun tak cukup. Kena tak dua-dua sekali. Beliau berdalilkan hadis di atas di mana Nabi SAW turut menunjukkan kepada hidungnya tatkala menyebutkan tentang dahi sebagai salah satu anggota sujud. Bila Nabi sebut dahi, Nabi tunjukkan sekali ke hidung, maka di atas ni pada hidung. Maka kita sebut, kata Imam Ahmad, hidung juga termasuk di kalangan di antara anggota sujud. Selain itu, ia berdalilkan juga hadis daripada Sayyidina Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
Daripada Sayyidina Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang menceritakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu al-ardh naqa yadayhi an janbayhi wa wada'a kaffayhi hazwa mankibaihi. Nabi tatkala sujud, baginda menekan hidung dan dahinya ke tanah, menjauhkan dua tangan dari rusuk lengan kaki, dan meletakkan dua telapak tangan setentang dua bahunya. Maksudnya letakkan sama dengan bukan segitu. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, jadi Abdullah bin Abbas menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam Allah Taala sekarang bila kita baca hadis tadi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada amkana anfahu. Amkan maksudnya dia tekan sikit. Atau kita kena tekan sikit untuk sujud, kena tekankan sikit. Kalau kata ada apa ni orang senang kapas ataupun kain tu dia akan jadi melengkung. Tak mestinya melengkung lah. Maksudnya kalau kata kain jadi melengkung, dia akan ada kesan. Kesan kata kita sujud ke tempat. Maksudnya tak cukup sekadar meletakkan dahi di atas hati itu. Kita tekankan dahi. Baru dikeraskan sujud. Baik, daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang lelaki menunaikan solat. Ia sujud tanpa meletakkan hidungnya di atas tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepadanya, la salata liman la yamassa anfuhu al-ardh ma yamassul jabin. Yang tidak ada solat bagi orang yang hidungnya tidak menyentuh tanah yang disentuh oleh dahi. Riwayat Imam Hakim An-Naisaburi, Al-Imam Baihaqi juga dua imam ini meriwayatkan kitab. Baik. Yang kedua, jadi pandangan mazhab yang pertama wajib letak dahi dengan hidung tadi. Kena letak dua. Yang pandangan kedua menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang wajib ialah meletakkan dahi sahaja. Ini mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dahi saja yang wajib termasuk anggota sujud, hidung tidak termasuk anggota sujud. Adapun meletakkan hidung di samping dahi adalah sunnah, tidak wajib. Ini sunnah. Eloklah kita buat lagi dapat pahala. Dan urus khilaf, maksudnya kita keluar daripada khilaf ulama. Sebab mazhab Imam Ahmad kata wajib, mazhab kita kata sunnah, kita buat dua-dua. Sah sujud jika seorang meletakkan dahinya sahaja di atas lantai tanpa meletakkan hidungnya. Kalau letak dahi saja pun tidak sah, sebab hidung hanya sunnah dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Bagi pandangan ini, hadis-hadis di atas menunjukkan kepada galakan, bukan kewajiban. Jadi orang tanya apa? Ini Nabi sebut ini. Nabi kata dalam hadis, idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu al-ardh. Letakkan hidung dengan dahi sekali. Ini hadis. Yang kedua, la salata liman la yamassu anfuhu al-ardh. Tidak ada solat bagi orang yang mana tidak meletakkan hidungnya di atas tanah seperti mana letakkan dahi. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Malik pada mengatakan hadis ni makna dia menyuruh untuk buat. Bukan kata wajib, galakkan saja, bagi galakkan. Sunat kita buat saja. Ya. Ya. Ya, oh, macam Imam Ahmad kan? Oh, betul. Mungkin saya masukkan, yang dimasukkan dengan atraful qadamain itu mereka letakkan ujung kaki itu. Dia tak letak ini. Dia tak pacakkan kaki, dia letak itu. Tapi kira tak, termasuk kira. Sebab tu dia tak angkat kaki itu. Kali dia sujud, kaki dia angkat belakang tadi. Semua otak ni, yang kaki belakang duduk ni lah. Yang angkat saja. Itu tidak sah. Jadi tidak ada mazhab yang sebut kita boleh. Kalau dia hidung, dia lepas. Dalapan ikut Imam Ahmad bin Hanbal, bagi dia anggota sujud dalapan. Bagi mazhab jumhur, anggota sujud 7. Itu sunnah. Mau tengok mazhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah pula. Imam Abu Hanifah pula boleh pilih tu. Nak tak hidung saja apa boleh, tak dahi pun saja boleh. Dua-dua boleh. Tak dua-dua lagi elok. Jadi ini sesuai lah untuk Pinocchio. Dan sujud payah hidung ini banyak. Maka dia beritahu hidung saja. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi ada orang boleh hidung ini panjang hidung. Dia kata susah Ustaz nak letak dahi,
patah hidung saja. Tak apa nak mazhab Imam Ahmad ya, mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata tak hidung saja pun boleh. Nampak tak mazhab ni luar. Kita tak jumpa lah orang hidung itu, tapi kalau jumpa, nak buat je lah. Kalau kita tahu kan. Ya. Buka, baik. Ada yang tak pipi juga. Kita nama sujud. Nah, dan sembahyang tak pipi. Atau lagi tidak, tak. Dia sujud ni tak dahi kan. Sajadah ni maka perkataan yang digunakan letakkan dahi di atas. Baik. Ketiga, menurut Imam Abu Hanifah, boleh memilih sama ada hendak meletakkan dahi atau hidung di atas lantai. Boleh pilih. Bagi pandangan ini isyarat Nabi SAW kepada hidung tak kala menyebutkan dahi di atas di dalam hadis anggota-anggota sujud tadi ialah untuk menunjukkan keharusan memilih antara dahi atau hidung semasa sujud. Ini bagi kefahaman ulama berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Lepas tu ada ulama-ulama kita yang menulis kitab berkenaan dengan asarul hadis fi ikhtilafil ulama. Asar hadis Nabi SAW pada khilaf ulama berkenaan dengan hadis-hadis tersebut. Syekh Muhammad Awal, murid kepada Syekh Abdul Fattah Abu Hudah yang rumah dia di Madinah Al-Munawwarah, juga menulis kitab berkenaan asarul hadis syarih fi ikhtilafi al-mujtahidin. Dan juga ada yang menulis kitab berkenaan dengan asarul lughah fi ikhtilafi al-mujtahidin. Asar lughah saja berkenaan dengan lughah bahasa Arab. Bila digunakan hari ini, Nabi sebut dengan bahasa Arab, maka dari segi perbahasan bahasa saja ulama boleh beza pandangan dalam satu masalah. Boleh tak? Sebab itu contoh ayat, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ila al-ka'bayn. Wa arjulikum ila al-ka'bayn. Macam ni. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi kan. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Baik, kata Imam Syafi'i dalam hadis ni, dalam ayat ni, dalil kata kena wajib ikut turutan. Dia kata apa? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh muka, wujuhakum, wa aydiyakum ila al-marafiq, tangan sampai ke siku. Maksudnya tangan sekali dengan siku, yakni ila bermakna ma'a, bersama dengan siku sekali. Bukannya ila al-marafiq, tadi sampai ke sini dah dibasuh. Ila al-marafiq dah sampai ke sini. Dia kata tak sampai ni. Dah ma'al marafiq. Ila tu bermakna ma'a. Bahasa Arab. Maksud dia kena basuh ke siku. Sampai ke sini bagi lebih sikit. Dia bagi hurrah muhajjalin dia bagi lebih. Sebab nanti di akhirat akan bercahaya tempat yang lebih. Jadi dia ada sebut wamsahu bi ru'usikum. Kemudian sapu kepala. Jadi sebut basuh muka, tangan. Sebab dia antok ada waw kan. Kata maksud disambung dengan perkataan sebelum tu. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala. Wa arjulakum. Wa yang sebenarnya arjulakum. Patutnya wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Bacakan kasrah. Sebab dia ataf kepada, seolah dia ataf kepada apa ni, ru'us. Ini dalam masalah faham dia. Faham tak faham? Mampu yang bilang. Tapi dengar. Buatlah Ustaz, faham dia. Jadi bila beritahu itu, seolah-olah Imam Syafi'i menggunakan jumhur khurra, maksudnya para ulama yang hebat dalam Quran, qiraat ni dia akan baca wa arjulakum, tak baca wa arjulikum. Dia baca wa arjulakum, dalil kata kaki kena basuh. Kaki bukan sapu, sebab kalau kita sambung dengan yang sapu, seolah kaki pun sapu juga, tak basuh. Ini nak bagi kita jangan bibir pun, dia ada orang dia mana-mana dia pandai besar. Atau dia kata sepatutnya baca dengan wa arjulikum. Sebab dia sambung dengan sebelumnya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Jadi kena sapu kaki, bukan basuh kaki. Ini mazhab Syiah. Syiah bagi dia sapu kaki, tidak basuh. Lepas tu nampak tak khilaf di segi bacaan tu je. Kemudian ulama jawab balik, kalau baca dengan wa arjulikum tu bukan basuh kaki, tu sapu khuf balik. Menyapu khuf digunakan perkataan. Imam Syafi'i berpandangan kata ini wajib ikut turutan. Mesti basuh muka dulu, sapu tangan, basuh tangan, sapu kepala, kemudian basuh kaki. Boleh. Imam Malik pula kata tak wajib ikut turutan.
wujuhakum wa aydiyakum wa amsahu bi ru'usikum. Waw yang seterusnya. Waw ni bukan mesti tertib. Waw mesti tidak ikut tertib, tak mestinya. Contoh kalau Allah sebut ja'a Ahmad wa Amru. Datang Ahmad dan Amru. Mestikah datang sekali? Tak. Mungkin dia datang dulu, kemudian Amru datang kemudian kan? Ataupun siapa datang dulu? Amru datang dulu ke Ahmad datang dulu? Tak mesti. Jadi boleh mana-mana pun boleh. Jadi Imam Malik faham dengan ayat tu. Kata boleh mana-mana dulu pun. Sebab tu jangan pelik. Kalau kita tengok ada orang pegang mazhab Imam Malik, dia main dia sembahyang masuk kaki dulu. Dia main masuk kaki dulu. Dosa tangan. Suka. Dosa bumbal. Kita kata, wah ni untuk ubah. Tak sah ni. Dia mazhab Malik. Mazhab Imam Malik tak masalah. Tapi imam, para ulama yang pegang mazhab Imam Malik tak buat itu. Cuma nak katanya, ada pandangan mazhab Malik bukan. Ada yang memang itu yang buat dengan mazhab Malik. Boleh dalam masalah untuk nak hukum tanpa tertib. Itu pandangan dia sebab berdasarkan kepada ayat itu. Dalil kata, luar ni luar. Bahasa Arab ni sangat luas perbahasan dia. Ulama nak bincang kalau kita nak buat majlis hari ni. Pakai tak habis bincang ayat, orang kita menunjuk ila surat. Kita biar minam sama. Kita tak habis cerita. Kalau dekat ni. Nak beritahu kata apa? Perbincangan ulama-ulama dalam mazhab bukan dengan nafsu. Mereka bincang tu dengan ilmu yang mereka ada. Berdasarkan kefahaman bahasa Arab, berdasarkan kepada lubang yang mereka ada. Sebab tu orang zaman sekarang main-main dalam sekarang ni datang untuk dilembat. Kemudian untuk ulama ni semua tak kenal. Benar-benar dia erti bahasa Arab. Padahal dia cek-cek balik bahasa Arab pun tak. Kalau suruh baca kitab Arab, terlalu habis balik-balik. Kalau yang di pinggir depan, di belakang suruh Arab tak erti. Tapi komplain imam ni tak faham lagi. Oh, mak dia faham lagi. Baca kitab pun terjemah. Ada seorang lelaki ni, dia minta maaf. Lelaki ni pernah masuk TV3. Selamat pagi Malaysia, Malaysia bintang dulu. Malaysia. Malaysia hari ini kan selamat pagi Malaysia. Pagi dia untuk buat ulama. Macam mana dia boleh tulis buku-buku berkenaan dengan khilaf para ulama, khilaf hadis, penilaian hadis. Gimana kan? Cerita kita hadis semua. Jadi tanya, mengaji mana ni? Di mana apa ni tuan gaji mana apa? Dia kata saya tak gaji mana. Saya pilot. Pilot tu bawa ke tempat. Tak masalah. Ngaji agama kalau kena jalan tu. Hang pilot ke ada pun siapa pun boleh. Kalau kita guru tak masalah apa. Bukan kita tiket tak mengajar dia tu. Kita tiket tak kemampuan dia untuk bahaskan benda tu. Dan siapa guru-guru dia? Dia tanya guru-guru tak ada tu. Saya ni pilot dan saya banyak berterbangan di udara. Jadi bila saya terbang, mana-mana tempat, saya akan singgah di mana tempat. Jadi saya akan beri buku-buku agama saja kan. Banyak akan baca buku. Dia kata boleh baca buku Arab. Dah buku Arab saya tak arti. Saya boleh suruh bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Boleh bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Lepas tu komplain, hadis ni tak kenal, imam ni tak jumpa hadis, imam ni kemana kan? Tapi bahasa Arab tak arti. Itu kita heran. Bila tanya guru siapa? Tak ada guru. Dia buka sendiri hukum dia. Dia buka dia punya aib dia. Bila orang kata belajar tanpa guru ni belajar dengan syaitan, dia ni antara orang yang sangat menentang kerah. Orang yang belajar tanpa guru ni belajar dengan syaitan. Dia kata ini adalah kalam-kalam orang-orang sufi yang melarang orang untuk tidak berguru dengan dia. Jangan lari cari dengan guru lain. Nanti ni tak dapat duit. Dia ni otak dia bahawa guru-guru ulama-ulama sufi ni kutip duit ke orang. Dia tak pernah ikut, betul dia tuduh. Memang kita tak nafikan ada ulama-ulama sufi yang menggunakan orang ramai untuk kutip duit. Maksudnya dia gunakan orang ramai untuk kayakan dia. Zaman dia cerita di Afrika, ada guru-guru sufi yang mana datang ke tempat tarikat naik kapal terbang helikopter. Nak main zikir pun naik helikopter turun. Hak pengikut fakir sufi semuanya makan tak cukup. Yang dia helikopter naik. Kereta kosong. Mana? Kereta sah-sah. Pintu jenis buka tepi. Tak boleh bagi. Kau belah Tesco tak boleh bagi. Tapi bagi memang dia buka tak boleh. Terlekat kereta orang ni. Dia kemas kereta. Nampak tak? Dia lewat lebih daripada orang hak ikut dia. Hak ikut dia miskin semua. Tak ada. Tapi ramai sangat kan? Ramai lagi ulama-ulama sufi yang kita jumpa sangat sungguh. Duit bukan untuk diri, untuk orang. Ramai kita jumpa. Nampak?
Guru saya yang Syekh Yusri yang Allah Ta'ala pakai bedah. Dia juga ulama sufi. Tapi dia minta belikan nama dia. Tak langsung kan. Padahal dia dah beli pula kan. Bulan puasa, ada bulan puasa, ada beberapa anak murid yang dia akan tulis nama yang tujuh rapat dengan dia, maka dia akan bagi duit pula. Zakat kepada anak. Dia orang kaya. Dia baca pakai bedah. Dan dia juga ahli sufi dan juga guru tarikat Siddiqiyah Asyazuliyah. Saya ambil pada Syekh Abdullah Siddiq Al-Muhammad. Dia antara khalifah. Dia satu-satunya khalifah di dunia ni. Khalifah tarikat Siddiqiyah Asyazuliyah. Dan saya sendiri ambil tarikat. Saya sendiri tarikat Asyazuliyah Siddiqiyah. Dan Syekh Yusuf. Syekh Yusuf Bakhur Al-Hasani. Wali Allah Ta'ala. Juga wali sufi, ulama sufi yang mana tak ada minta duit daripada orang untuk diri. Untuk orang, semua untuk orang. Nampak? Kita tak kenal ni, saudara semua banyak lah. Maksudnya, kalau saudara pergi kata ulama sufi semua ni jadi putih duit untuk diri sendiri. Tu kata, mereka ni tak pernah ikut guru-guru, tak pernah ikut. Tak pernah duduk sulung dengan guru-guru. Lepas tu kemudian tuduh orang ni. Lepas tu bila orang kata, belajar tanpa guru ni belajar dengan syaitan. Marah dia. Orang mana boleh belajar tanpa guru, belajar dengan syaitan. Sebab dia belajar dengan guru. Sebab tu wajib belajar dengan guru. Kerana belajar dengan guru ni adalah sunnah. Sunnah sama. Sunnah Nabi SAW dan sunnah para anbiya terdahulu. Iblis saja belajar dengan guru. Sebab dia rasa dia sendiri boleh. Iblis tak ada guru kan. Sebab tu dia rasa kemat. Seorang-seorang kan. Jangan ikut mazhab Iblis. Ikutlah mazhab Nabi SAW. Mazhab. Kalau nak ikut mazhab Rasulullah. Tapi bab mengaji tak mau ikut pula mazhab Rasulullah. Mazhab Rasulullah ikut ke guru. Duduk dengan guru. Itu baru mazhab Rasulullah. Faham kan ni? Buat-buat. Baik. Cuba. Adakah wajib semua anggota sujud di atas didedahkan tanpa berlapik? Wajibkah semua anggota sujud didedahkan? Hak ni hak malam ni. Hak malam bincang-bincang orang tanya soalan ni. Ni, ibu-ibu di belakang. Baca betul tengok. Anggota sujud. Lepas tu kadang-kadang guru kita sebut di Mesir. Sebut apa? Bila orang tanya soalan, hak yang bak nak bincang tak bincang lagi. Lepas tu tanya dulu. Boleh dalam salam. Tapi guru kita di Mesir dia ajak awal dia kata Bismir ala ta'ami. Sabar, makanan tak sampai lagi. Dia sampai. Nanti makanan hak yang kamu minta tu akan sampai lagi. Ada bak dan dia akan sampai. Lepas tu kadang guru saya, Syekhuna Imam Ifad rahimahullah. Kalau dalam kelas dia mengajar bab solat. Tiba-tiba kita tanya bab zakat, dia tak jawab. Tapi saya tak apa. Saya layan semua. Guru saya dia pun marah. Sebab apa? Sebab waktu tu mengaji subuh. Mengaji dalam majlis asal ni mengaji subuh. Tadi tanya luar pada lagi. Perbahasan dia akan tanya luar perbahasan. Nak tanya luar perbahasan boleh. Di luar kelas. Tu jalan dengan syekh, boleh tanya. Tapi dalam kelas, kalau bab solat dia tanya. Kalau bab lain dia tanya bab wudu. Dia kata. Tanya, kenapa tanya tak baca? Sebelum ni, tapi saya kata dalam kelas dia tak baca. Sebab kita ni bukan semuanya talibul ilmi yang daripada awal bab sampai akhir bab kita mengaji bab solat kan. Mungkin dapat semayang bab yang semayang kita orang telah kaji dan sebagainya boleh tanya kita. Macam katanya bab perang, tiba-tiba masuk perang. Bab jihad dalam. Ni bab solat kita masuk bab jihad. Boleh kan dalam salah tapi jadi orang panggil tak taduk. Kita tak taduk. Orang kedah ni tak taduk. Ini nampak macam kan. Macam tak belajar tak. Nampak lampu. Baik, anggota sujud selain daripada dahi telah sepakat ulama mengatakan tidak wajib didedahkan. Nampak? Anggota sujud selain daripada dahi sepakat ulama mengatakan tidak wajib didedahkan. Maksudnya tapak tangan wajib ke didedahkan? Tak wajib didedahkan. Sunat. Tapak kaki wajib ke didedahkan? Tak wajib. Lutut wajib ke didedahkan? Tak wajib. Hip ni dahi? Dahi wajib. Dahi wajib. Oleh itu harus seseorang menunaikan solat dengan memakai sarung tangan atau stokin. Tarik panjang kita stokin. Stokin. Adapun dahi, maka ia terdapat khilaf di kalangan ulama. Dahi khilaf. Pertama, pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i, dahi wajib didedahkan dan mengenai secara langsung tempat sujud tanpa ada menghadap. Tak boleh ada menghadap. Tidak sah sujud jika semua bahagian dahi berlapik sehingga tidak ada sedikit pun darinya yang terdedah dan mengenai tempat sujud secara langsung. Nampak?
Maksudnya tak sah sujud kalau kata dahi kita ni berlapik semua sekali. Ni. Sujud tu. Tak boleh. Kalau kata sikit kat sini. Sujud. Sah. Kalau ada sini dekat dahi. Sini dahi tak? Sini tak dahi tak? Sini bukan dahi ni. Dahi di sini. Kan? Ni baru dahi. Sini dahi. Ni orang yang mana? Pelipis kan? Pelipis kan? Ni tempat. Tu tekan tu sikit kepala. Kau tekan sini pun boleh lah. Tempat sini ni, ni bukan di dahi ni. Tinggal tempat P ni dia pelipis. Bukannya dahi. Dahi di sini aja. Wajib. Maksudnya kena buka sebahagian dahi ni sikit. Bagi Allah ada 1/4 daripada dahi. Jadi dahi ni bagi berempat bahagian. 1/4 tu mesti kena juga sikit. Kalau tak kena langsung, kita sebut tidak sah sujud tersebut. Ya. Tidak sah sujud jika semua bahagian dahi berlapik sehingga tidak ada sedikit pun darinya. Sedikit pun tu sebagai ulama ada 1/4 daripada dahi. Yang terdedah dan mengenai tempat sujud secara langsung. Termasuk tidak sah ialah lapik dari pakaian yang dipakai ketika solat. Kalau tidak sah juga termasuk bila mana kita memakai pakaian dan solat kita dan terlapik pada tempat sujud kita tersebut. Dan tambah sikit dengan syarat dan oleh yang demikian tidak harus, yang tidak sah seorang itu sujud di atas kain serban yang dipakainya atau di atas lengan bajunya atau di atas kain telkungnya atau benda-benda lain di badannya yang mengikuti pergerakan badan. Maksudnya kalau barang itu ikut sekali dengan kita, tak sah sujud tak benar semua. Lengan tangan kita ni baju lengan tangan kita. Kita bersujud tak lengan tangan. Kalau kita bergerak dan memang semua dahi kita tutup dengan lengan tangan. Lengan tangan baju besar. Adakah lengan tangan besar ni? Maka kita sujud atas tu tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Kalau lengan tangan ni bergerak dengan kita mana kita bagi. Berdiri ekor serban. Ekor serban tak boleh. Kecuali ekor serban tu terlalu panjang. Ada orang serban panjang tu ekor sampai belirik ke bawah. Ekor serban tu di bawah tu belirik pula. Jangan pula sawah. Apa hukum pakai ekor serban panjang? Ekor serban panjang. Ekor serban panjang makruh. Dan ini bidah. Dia hukum dia makruh. Dan dia juga bidah. Kerana Nabi tak pernah buat. Nabi ekor serbannya paling panjang 1 hasta. Ekor serban paling panjang 1 hasta. Maksudnya 1 hasta juga kan. Paling elok berapa? 1 jengkal. Paling kurang 4 jari. 4 jari pun boleh. Tak nak langsung boleh juga. Tak nak langsung ekor pun boleh. Jadi 4 jari boleh, tak ada ekor langsung pun boleh. 4 jari, 1 jengkal, kemudian 1 hasta. Lebih pada tu tidak ada hak bagi ekor serban. Begitu juga dengan kayu siwak. Kayu siwak kita pakai tu paling panjang 1 jengkal. Jangan lebih pada 1 jengkal. Main pen. Ada kayu siwak. Ini pen. Ini kalau kayu siwak, kita agak kayu siwak. Ini panjang ni tau. Kalau kayu siwak panjang ni, cara pegang kayu siwak macam mana? Jari kecil tak bawah ni. 3 jari di atas. Jari ni duduk di bawah ni. Tempat hujung dekat tempat kita nak. Dah pegang ni. Boleh pegang. Ya, pegang ni macam mana. Tak boleh. Kemudian cara siwak macam mana? Cara siwak tarik daripada belakang ni. Daripada atas belah kanan. Sunnah lah sunnah. Ni cara bukan nak kata tinggal cara dia. Cara dia pun tak apa. Kita nak semua boleh. Tapi yang diajar oleh para ulama, cara dia tarik dari sini. Atas ni, gigi atas. Tarik ke depan, sampai di sini, turun ke bawah balik. Sini. Lepas tu naik atas balik, tarik, bentuk lapan. Gitu. Lapan, bentuk lapan. Kemudian, tonjong gigi, tonjong lidah. Lidah pun sekali juga. Kemudian udahkan. Dan elok, bila kita basuh sikit tu, ujung tu kita sedut lagi. Minum. Bulan puasa tak boleh. Bulan tak puasa tak apa. Bulan tak puasa kita sedut sikit. Bagi ulama kata itu untuk ingatan. Untuk ingatan dan untuk mata kita. Bagi mata cerah. Ini cara pegang lagi dulu. Buatlah macam mana pun boleh. Tapi yang kita ajar tu cara yang diajar sebahagian yang diajar oleh ulama. Cara. Baik, kayu siwak setakat 1 jengkal. Kalau ni tu okey. Ni kalau 1 jengkal ni boleh lebih sikit pun tak apa. Jangan lebih daripada 1 jengkal. Lebih daripada jengkal tidak ada hak bagi kayu siwak. Kerana kata para ulama sebut dalam kitab Syekh Abdul Ghani Nabulsi,
Yang ditahqiq oleh Syaikhul Fatah mudah, kita kena dengan siwak. Katanya kalau lebih daripada sedemikian, syaitan akan bergantungan di hujung dari siwak. Syaitan bergantung kat hujung dari siwak. Kenapa bergantung? Nabi tahu kata kita akan kena riak. Budak kayu siwak dah sedepak. Daripada jauh orang nampak terus. Dia sunnah dah. Bukan sunnah pun tidak. Jadi elakkan daripada buat kita. Dan eloklah kain siwak kita tubuh dalam bekah. Kita buat bekah elok. Buat dalam bekah elok. Dalam kain ke ada kain yang kita buat khas untuk buat kain siwak. Elok kita siwak, kita letakkan dalam kain buat kita tutup, buat dalam bekah. Jangan duk bukan ni. Tuan gigi duk selera buat kan. Bintik pula itu. Bini gelemat. Dan doa ada kita buat. Dan semayang pun kita sunat juga bersiwak. Tapi jangan sampai nampak bagi orang jadi bini gelemat. Benar tu tidaklah jadi makruh. Benar tu tidaklah jadi haram. Cuma dia jadi khazirah. Jadi orang jadi nampak tak nak kena. Ya, jaga juga adab kita dengan orang lain. Kain siwak ni, kalau kata hak orang lain boleh pakai tak? Kain siwak boleh tak pakai berus gigi biasa? Boleh tidak bisa. Berus gigi biasa pun boleh pakai apa yang dijadikan sebagai kain siwak. Kalau Syekh Idris Marbawi dia kata kain berus gigi tidak termasuk dengan tidak termasuk kain siwak. Syekh Idris Marbawi dalam kitab Harun Mazi berpegang dengan pandangan kata berus gigi tidak kain siwak. Tapi pandangan yang kuat dalam jumhur mazhab Syafi'i, berus gigi juga termasuk dalam kain siwak. Boleh pakai. Cuma eloknya pakai kayu siwak yang kita dah pakai kayu Arab tu. Kayu Arab. Baik. Jari boleh tak kayu siwak? Jari-jari. Jari kita boleh. Jari tidak boleh. Jari tidak akan mendapatkan hukuman siwak. Hukum siwak tidak akan dapat. Kecuali jari jadi putih. Nama Syafi'i itu ada jari putih. Dia apa ni? Orang panggil apa? Dia chef, ya. Potong ikan, potong jari, putih jari dia, sayang kat jari dia, sayang kat jari dia. Maka jari dia pun disimpan gitu. Dia buah apa ni? Awet pun jadi apa semua sekali. Dia bukan sekedar chef dia juga kerja sebagai tukang kayu ni. Ujung jari ini kasak lah. Bila dah kasak boleh tak gunakan jari tersebut sebagai kayu siwak ya? Elok nak siwak ya, guna jari itu. Boleh. Nama dalam sahaja ini kata ya, berangkat boleh jadi kayu siwak. Tapi boleh lah jadi kayu siwak. Itu orang panggil fiqhul iftiraqi dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Abu Hanifah. Mazhab yang lain ada juga dengan fiqhul iftiraq. Fiqh yang pelik-pelik, yang kadang-kadang kalau tak berlaku dia benda tu. Lepas tu kata Tok Umar Jidah Rumut apa? Mengaji fiqh ni seumpama buat gunung, buat kedai kopi atas gunung. Apa maksudnya? Maksudnya orang jarang-jarang pergi. Tapi ada kedai. Bila kita naik atas gunung nak cari tu ada kedai atas. Jadi waktu ada tu orang rasa dia nak rasa seronok macam tu ilmu fiqh. Bila tengah susah-susah tu tengok ada. Ada kedai kopi. Tengah sejuk ni ada kedai kopi panas. Masya-Allah subhanallah. Jadi dia juga ilmu fiqh. Bila tengah susah-susah tu ada orang banyak hukum yang ulama dah bincang. Sampai ada hukuman bincang je lah. Masalah anjing. Seorang bersetubuh dengan anjing keluar anak orang. Tak pun keluar anak anjing, tapi hasil daripada persetubuhan orang dengan anjing. Benar tu dibincang pun berapa ratus tahun lepas. Tapi ada tak berlaku dalam orang bersetubuh dengan anjing? Ada. Orang bersetubuh dengan anjing ada. Ini ulama dah bincang pun lagi ada. Baik, kalau keluar anak anjing tu dan anak anjing ni hasil mencek balik DNA dan DNA lagi tu. Walau bentuk anjing sekalipun. Baik, macam mana hukum anjing ni? Kalau sentuh nak kena sama tak? Kalau dia basah, kita kering. Sebab anjing kalau dia basah, kita kering. Dia kering, kita basah. Dia basah, kita basah. Maka kena sama. Tak boleh basah, salah sentuh. Kalau kering-kering, tak apa. Baik, anjing ni yang lahir daripada orang, macam mana hukum ni? Nak kena sama ke kan? Kata ulama tak kena sama. Tak kena sama. Kenapa tak kena sama? Karena dia hukumkan orang. Dia keluar daripada kaedah tu. Walaupun kaedah ulama sebut apa? Izal ijtama'a al-haram wal halal quddima al-haram. Bila bergabung antara halal dengan haram, maka dahulukan yang haram. Dalam masalah ni tidak didahulukan yang haram. Dahulukan yang mulia, sebab manusia lebih mulia daripada anjing, maka dahulukan dia nasab manusia. Kalau dia keluar orang pula, you know, sama juga hukuman. Orang nampak susah, pada muak dia anjing. Dan ada seorang ni kenal pula dengan makhluk.
dengan palu. Pemain bola sepak lah. Laju macam mana? Sepak bola laju bola gol. Kawan-kawan main peluk. Bapak cik dia tengok anak haji. Dia peluk, kita peluk. Tak kena basuh dah. Tak kena samuk kat badan dia, Pak peluk dia. Tak kena samuk. Kenapa? Kerana dia dekat anak orang. Boleh kahwin tak? Tak boleh kahwin. Kerana dia anak haji. Pak kahwin tak boleh. Sebab nanti tersebar bakat haji. Tersebar bakat haji. Itu dia. Atau dalam kita apa tu lagi? Syukur istirahat. Yang jarang berlaku, tapi berlaku dah. Ada dibincang, ada dibincang oleh ulama. Lepas tu dalam kitab Hasyar Tajuni sebut, kalau lembu jantan buat dengan lembu betina, keluar anak orang. Soalan dia ada soalan. Buat teka-teki. Tok Imam apa? Hari Raya Aidil Adha boleh sembelih. Tok Imam tadi. Tok Imam tu boleh sembelih buat sebab daging korban. Daging apa? Daging Tok Imam. Bukan daging lembu, daging Tok Imam. Tok Imam mana ni habis sembelih? Teka-teki. Jawapan dia, Tok Imam yang lahir daripada lembu jantan dengan lembu betina. Lembu jantan suruh ke lembu betina keluar anak orang. Bentuk orang. Hafal Quran. Tahu Quran dan hadis. Ingat. Kemudian dia bawa besar menjadi Tok Imam. Handsome tak ada. Khutbah hari raya Aidil Adha. Bapa khutbah lembu tak ada. Lembu tak ada sembelih. Boleh sembelih Tok Imam? Boleh sembelih Tok Imam. Sebab dia bukan anak orang, dia anak lembu. Ada orang lagi tak tegak, ada. Ada bintang yang berdekat itu. Tapi sanggup tak nak sembelih. Allah Allah. Bincang kita tegak kena berdekat. Boleh mula masuk. Tajak tu tahu. Betul. Kedua, pandangan sebab tu kita sebut tadi, kalau ekor sebelah panjang melilit ke bawah, panjang tu, kita sujud atas ekor sebelah melilit tu, boleh ke tak? Ya. Boleh. Boleh kenapa? Kerana dia tak ikut dengan kita. Sebab bila kita berdiri, dia duduk kat situ juga. Walaupun dia bersambung dengan kita, tapi dia tidak gerak. Maka ketika sebut, dia dikira sebagai yang telah berpisah dengan kita. Maka boleh sujud atas tu. Boleh tak? Nampak? Ada yang bincang oleh ulama mazhab Syafi'i. Sujud atas tu boleh. Tapi tak apa, dia pakai serban ikut panjang tu apa? Tak boleh buat. Tapi kalau ada, itu dah buat. Kalau ada, cuma kena terang balik ada. Orang tak pakai serban ikut panjang tu ada. Sambung mobil semua dengan apa tidak-tidak. Tak yang hotel punya. Cadar hotel pun dia sambung mobil semua. Nampak dia punya serban. Serban sunnah 7 hasta. 7 ke 12 hasta. Nabi bersorban, Nabi beri banyak 12 hasta. Yang tengah sikit 7 hasta. Macam Nabi Muhammad pada sorban besar. Laki-laki. Ada sorban-sorban itu, sorban yang sunnah Nabi SAW. Kedua, pandangan jumhur ulama termasuk Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dahi sama seperti anggota-anggota sujud yang lain, iaitu tidak wajib didedahkan. Nampak tak? Mazhab jumhur kata gitu. Mazhab Syafi'i kata tidak wajib. Wajib kita dedahkan dahi. Kita mazhab Syafi'i ikut mazhab Syafi'i ikut mazhab Syafi'i. Cuma ni cerita dengan mazhab lain. Bila cerita dengan mazhab lain itu nanti kita luah tangan kita. Kita kalau tahu satu saja, kita dengan kita saja. Tapi bila kita luahkan pandangan, maksudnya hati kita akan lebih luas sikit dan kemudian kita tak akan menyalahkan orang lain. Maksudnya kalau kita keluar negara yang berbagai-bagai mazhab. Dahi sama seperti anggota lain yang dituntut hanyalah meletakkan di atas tempat sujud. Oleh itu bagi jumhur ulama tidak menjadi kesalahan jika seorang itu sujud di atas kain serbannya atau kain telekungnya yang kalau kita gerak sekali dengan dia. Ekor serban itu kalau dia panjang ini, kemudian bila nak sujud dia jatuh tadi dia sujud atas ekor serban tadi. Kalau dia bangun ekor serban itu ikut sekali ke belakang. Maka kita sebut ikut jumhur ulama sah sembahyang ini. Ikut mazhab Syafi'i tidak sah. Ya. Dan juga kain telekung yang ibu-ibu kita tanya, kalau sembahyang kain telekung pergi darjah ke depan. Tersujud atas kain telekung. Mazhab Syafi'i tidak sah. Tersujud atas kain telekung. Macam nampak kena tarik kain telekung tu seluruh ke belakang. Kepala jangan angkat, tarik telekung. Kalau tidak, sujud kita tidak sah. Boleh. Kerana kita sujud atas kain telekung. Dalam mazhab jumhur, Maliki, Hanafi, Hanbali, sah sujud tersebut. Boleh. Ini kena ikut yang mana saja. Ikut Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i. Ikut saya. Ikut dalam mazhab Syafi'i. Yang pandai-pandai. Kenapa? Kenapa? Kerana banyak sebab. Takut lagi semayang kita jadi masalah. Masalah sama.
Payah nak cerita. Dia orang panggil talfik mazhab ni. Bercampur-campur mazhab. Bercampur-campur mazhab. Jangan kita buat sampai campur mazhab kita, sehingga menyebabkan sepakat ulama kata berdosa sebenarnya kita tak sah. Kita dah ambil ayat semayang guna mazhab Syafi'i. Lepas tu kita nak semayang guna mazhab Maliki. Tu kira. Kita ambil semayang mazhab Maliki wajib tonyok semua. Tu kata nak ikut mazhab boleh, tapi ikut semua sekali dalam mazhab tersebut. Dalam masalah tadi lah. Dalam masalah tu contoh dalam bab semayang, kita kena ikut mazhab tersebut daripada ambil ayat semayang, sembahyang sampailah habis semayang. Jangan sekat-sekat ambil ayat semayang ikut mazhab Syafi'i, semayang nak ikut mazhab Maliki pula. Nah, hak batal ikut mazhab Abu Hanifah pula dah. Ni kalau ambil. Contoh saya bagi nak. Dia kata dia nak ikut mazhab Maliki. Ni tutup itu. Boleh tutup ni pun tak apa, sah. Dia kata mazhab Maliki semua gitu. Dia kata ambil semayang. Dia ambil semayang. Dia pun ambil semayang. Dia basuh. Buka. Ayat. Gitu ayat pun lalu sah dah ayat. Mazhab Syafi'i sah. Sah. Mazhab Maliki tak sah. Tak sah mazhab Maliki. Tak sah. Dalam mazhab Maliki wajib tonyok. Basuh muka tak boleh. Gitu je. Mazhab Maliki wajib basuh muka, tonyok. Janggut dia nak. Kalau janggut nipis, janggut tebal tak apa. Lipat nipis tebal dia macam apa? Janggut nipis kalau kita tengok dalam 1.5 meter, contoh hadu taqatuk ni. Kita duduk di meja lebih kurang 1.5 meter. Dia duduk di sini, kita duduk di sini. Dia tengok janggut kita ni, dia nampak dagu kita. Nampak warna kulit dagu kita, waktu tu dagu ni kena dia. Kita duduk makan kat meja makan. Kita tengok atas janggut ustaz ni, nampak. Nampak dia punya lain dagu. Lepas tu nampak pula warna dagu dia warna apa. Maka dia buat janggut tentu masih dikeladikin. Tapi kalau kita duduk macam hak macam ni, kita tengok tak nampak warna kulit dia. Janggut terlalu tebal, Pakistan macam ni. Janggut Pakistan macam ni. Maka ketika sebut janggut tu dekat tebal. Tapi jangan lebih selok lah. Lebih selok tu memang nampak lah. Benda tak hak tu pasal kira apa lah kan. Jadi hak tu dekat tebal ke tepi. Wajib nipis, tonyok semua dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki pula, dalam mazhab Syafi'i pula dah ambil semayang kan dia bagi kan. Itu je. Senang je lah. Mazhab Syafi'i sah. Mazhab Syafi'i kompak dia menyapu rambut ni selai rambut pun dah cukup lah. Bukan 3 helai tu kira kompak lah. Tapi paling kurang sekali selai pun dah cukup. Sapu rambut selai pun dah cukup. Mazhab Maliki wajib sapu seluruh kepala. Dia buat gitu. Maksudnya dia nak semayang ikut mazhab Maliki, wudu dah tak sah dah. Jadi mayang tu dah tak sah dah ikut mazhab Maliki tu. Kerana wudu dah tak sah dalam mazhab Maliki. Boleh tak? Tu jangan campur mazhab. Ikut satu je, cukup. Ikut satu mazhab tak cukup dah. Cuma kita cerita saya banyak kali. Kita mengaji mazhab banyak ni untuk apa? Untuk kita berhenti. Tak mau kita cepat tuduh orang yang salah. Itu juga dia. Itu juga kita tu. Sebab tu mengaji 4 mazhab. Ada orang tak bagi mengaji 4 mazhab. Kata apa mengaji 4 mazhab? Bagi orang pening. Bukan bagi orang pening. Sekarang ni zaman orang dah pening ramai dah. Nampak? Zaman lah ni zaman orang dah memang pening dah bro. Campur ambil mazhab macam-macam. Jadi korang kita main cerita pula, ni mazhab yang ada dalam Islam. Yang kamu kena ikut yang mana? Ustaz tu pula yang akan tentukan. Tok guru pula yang akan beritahu macam mana kita nak ikut. Kamu nak ikut mazhab mana? Saya kalau ikut saya bukan ini. Ikutlah mana-mana pun. Semuanya daripada Nabi SAW. Semua daripada Nabi. Semuanya benar. Berarti semuanya benar. Tak apa lah. Tapi kena ada manhaj. Sebab tu guru pun kena ada manhaj. Sebab tu ulama-ulama dulu kalau kita baca kitab, semuanya ada belakang, ada Asy-Syafi'i, ada Al-Hanbali, ada Al-Hanafi, ada Al-Maliki, ada belakang. Al-Imam sekali-kali Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Hanbali, Hanafi, ini Maliki. Itu semua. Mereka mana? As-Salafi. Kemana dia? Dan buat buku. Belakang As-Salafi. Ada lagi sekali lagi Al-Athari. Al-Athari. Athari dia Athari. Lidah budak ni. Lidah di depan. Athari. Kenapa Athari? Orang-orang dia ikut sunnah. Kami ni mengikut hadis. Al-Athar. Itu kami ya.
tidak menjadi kesalahan jika seorang itu sujud di atas kain serbannya atau kain telekungnya. Saya sudah tahu tak? Saya pernah ke Mesir dulu, waktu di Mesir masa saya tahun 1 tahun 2004, 2005. Setiap hari saya akan pergi makan Syafi'i. Setiap hari. Pada tahun 2004, 2005, 2006. Setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat. Saya tak tahu. Setiap hari Jumaat, setiap minggu lah. Saya pergi ke makam Imam Syafi'i. Duduk sana, doa dan sebagainya. Mana balik. Setiap. Pada tahun 2005, lebih kurang saya bermimpi satu malam. Temu dengan Imam Syafi'i. Tapi tak nampak muka. Saya duduk di belakang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duduk di depan. Dan dia cakap kepada saya, dia kata, kamu belajarlah 4 mazhab. Belajarlah 4 mazhab. Lepas tu ya, lepas tu tak mimpi-mimpi sampai elok. Banyak maksiat kan. Kan itu ya, itu pun tak nampak muka. Dia paling belakang, dia bagi belakang dia kata. Dia duduk bagi muka ke sana, saya duduk di belakang. Tak nampak muka. Cuma dalam mimpi saya tahu ni Imam Syafi'i. Ni Imam Syafi'i. Dan saya suruh belajar belajarlah 4 mazhab. Dan kitab pertama yang saya beli di Mesir adalah kitab 4 mazhab. Al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah. Kalangan Al-Imam Al-Juzaini. Al-Imam Juzaini. Ulama besar Al-Azhar. Kitab tu saya beli yang buka. Dan alhamdulillah lepas tu Allah Ta'ala buka mudah jalan keluar pada waktu kita ini. Saya sempat agak beli sikit daripada kitab mazhab Hanafi. Dan banyak bincang mazhab dengan untuk guru kita. Saya ada guru dalam mazhab Maliki, saya ada guru dalam mazhab Hanafi, saya ada guru dalam mazhab Syafi'i yang kita pegang macam mazhab Syafi'i lah. Dan ulama-ulama besar, Al-Imam Dardir pernah cerita kepada guru dia, saya terlupa nama guru dia. Guru dia kata kepada Imam Dardir ni seorang ulama besar Al-Azhar. Guru kata kepada Imam Dardir, wahai muridku, wahai Imam Dardir, dia kata kalau kata kamu mimpi jumpa Imam Syafi'i, jumpa Rasulullah, tanya kepada Rasulullah, apa pandangan Rasulullah tentang aku? Itu guru apa nak murid ni? Dalam mimpi jumpa Rasulullah, tanya Rasulullah apa pandangan tentang Tok Guru. Maka satu malam Imam Dardir mimpi jumpa Rasulullah. Maka tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apa pandangan kamu tentang guru aku? Maka kata Rasulullah SAW, guru kamu sangat baik, hebatlah. Tapi satu je masalah. Apa ya? Tak ada. Masalah dia tak pernah lawat. Tak pernah lawat. Esok saya tak kepada imam semua. Imam Dardir cerita pada Tok Guru dia, wahai Tok Guru, Rasulullah SAW jumpa Rasulullah kata kepada saya, kamu semuanya lengkap. Cuma satu yang masalah, kamu tidak pernah lawat Rasulullah ini. Tak pernah lawat Rasulullah itu. Maka guru ni menangis. Dia kata, kamu tak melawat, aku miskin, duit tak ada. Nak pergi ke Madinah tak ada duit. Ada duit gue pergi, tak ada duit, apa macam mana? Nangis dia semua sebab dia bimbang aku Rasulullah tak ada tuan. Satu malam tu mimpi pula, dia sendiri mimpi dengan Rasul. Hebat orang dulu, boleh besar-besar tak nak boleh. Kita Tok Guru nak besarnya Tok Guru betul kan? Dah tak ada istilah, kadang-kadang mungkin lagi hebat Tok Guru. Masya Allah. Jadi bila mana satu malam Tok Guru dia sering mimpi buat Rasulullah. Bila mimpi buatkan Rasulullah SAW, Rasulullah kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku mohon ampun kepada kamu kerana aku bukan tak melawat, dia kata. Tapi duit aku tak ada. Tapi ke Madinah tidak ada duit, dia kata. Maka Rasulullah kata, aku tak suruh kamu lawat aku di Madinah, dia kata. Putar kamu tidak mampu, cukuplah kamu pergi ke makam Al-Imam Syafi'i. Pada setiap hari Jumaat, aku akan berada di sana daripada awal subuh sampai ke malam Jumaat. Jumaat dalam satu tu makan di sana. Setiap hari Jumaat. Nabi, sebab tu daripada saya baca kitab pun, setiap hari Jumaat saya akan pergi ke makam Syafi'i. Setiap hari Jumaat. Dan memang barakah dia sangat banyak. Saya sempat baca di depan makam Imam Syafi'i, kitab Risalah Al-Imam Syafi'i. Setengah kitab dia. Kita ada 600 surat. Saya duduk di situ pada pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Baca kitab Risalah di depan Imam Syafi'i. Di depan makam saya baca setengah kitab sampai pukul 10 malam. Makanan tak bawa, apa tak bawa. Tapi rezeki orang tak nak bagi. Arak lalu tu semua main tak makanan. Lagi dia main tak roti daging. Oh sedap kita kan. Lagi dia main tak nasi pula. Oi, siapa minta? Dia tahu mana kita dah baca kitab. Tapi dia main bagi makanan. Ayam kotak. Macam-macam lah. Kenyang apa tu ya? Tapi dia baca, dia makan. Baca kitab. Setengah kitab saya baca 350 surat dengan sahabat saya seorang. Tak ada habis kitab lagi ya. Bila 10 malam pun ada seorang main minta fatwa tu. Saya pakai seorang seorang. Jumpa 2 lebih. Dia main tu. Syekh bagi fatwa kat saya, Syekh.
Dia kata ni tak boleh pergi taklim, tak betul lah. Kalau habis ni jadi mufti tu kan. Dia pun tak pergi taklim je. InsyaAllah berkat semua orang pakai macam ini. Dan saya, Alhamdulillah baru sebelum balik baru ni, sempat saya minta pada guru saya, Syekh Ahmad Mamduk, Allah Ta'ala, ambil fatwa dari Ustaz, murid pada Syekh Ali Jumat. Orang yang muda lagi dah 30-an. Dia bagi jubah Syekh Ali Jumat pada saya. Dia bagi jubah mufti pada saya. Saya dah minta hadiah kepada dia, saya kata, Syekh, saya nak jubah Syekh. Saya nak beli. Jubah Syekh pakai ni saya nak beli. Nak beli barokah. Lepas tu Syekh tarik dia dah harap ramai betul. Harap kata saya, betulnya kami yang dapat. Kami sama tinggi dengan Syekh. Mana sama tinggi Syekh 6 kaki tinggi dia. Tinggi dia 6 kaki. Saya ni, kepala saya ni atas sikit dekat sama dengan tengkok dia. Dia tinggi. Saya ni kan tinggi dah ni. Dia tinggi lagi. Dia dah berapa? Saya kata, Syekh, saya nak beli jubah. Bukan saya minta, saya nak beli. Syekh pun tarik dia kata, aku akan bagi hal lebih baik pada tu. Hal lebih baik pada tu aku bagi. Saya kata, betul. Dia kata, tapi aku tak ada hebat lah. Nak tahu tak? Tak tahu. Kalau tak ada mak, tak ada hebat lah. Kalau aku mak, dia pun jaga. Harap ramai. Dia pun jaga. Tak apa, nanti aku bagi tahu. Dan saya minta kat Syekh nak baca kitab Matan Abi Syuja', Matan Fiqh Syafi'i, dekat maqam Imam Syafi'i. Jadi saya tanya kat Syekh, betul ke kalau baca matan dekat maqam Imam Syafi'i akan jadi faqih dalam mazhab Syafi'i? Betul ke Syekh? Syekh kata, ya betul. Aku dah buat apa nak sebut, kata Syekh. Syekh ni ahli menjadi fatwa Mesir. Dia menjadi fatwa Mesir. Seorang ulama besar mazhab Syafi'i di Mesir. Jadi bila satu hari Syekh telefon saya, kita akan pergi ke maqam hari sekian-sekian. Kita akan baca sana maqam. Syekh kata, ni aku nak bawa hadiah sekali kan. Nak tahu tak hadiah apa? Saya kata, nak tahu kan, nak tengok di sana nanti. Dia kata, tengok di sana. Bau surprise kan. Dan tengok di sana. Hari tersebut dijadikan sampai di sana. Dan habis telah pengajian dengan Syekh. Saya baca, dan Syekh pun baca juga. Kita semua baca laju lah. Baca laju. Saya baca setengah, Syekh baca setengah. Kemudian habis baca, Syekh pun panggil saya. Syekh kata, ni jubah yang aku bagi kepada kamu. Ini adalah jubah yang kali pertama aku pakai jubah sepanjang hidup. Ini jubah yang pertama aku pakai sepanjang hidup. Dan jubah ni dia kata sebenarnya dihadiahkan oleh guru aku yang bernama Syekh Ali Jumat. Syekh Ali Jumat mufti Mesir sekarang. Syekh Ali yang bagi kepada aku jubah. Dan jubah ni aku simpan untuk anak aku, dia kata. Tapi sebabkan aku pening, aku berikan. Dan aku jubah ni adalah jubah yang paling aku sayang dalam hidup aku. Harta yang paling aku sayang. Dan aku takkan bagi dia kepada orang yang paling aku sayang. Maka dia bagi jubah tu. Sekarang jubah tu ada dekat aku. Saya akan pakai layak, insyaAllah. Panas nak kompon. Jubah tu jubah musim panas. Jubah musim sejuk. Kalau pakai musim panas ni, terbakar pada aku. Dan jubah tu sangat cantik lah. Sangat lauk. Syekh kata, hang minta hak yang aku bagi hak lebih baik pada tu ni. Betul tak? Aku bagi hak Syekh Ali tu. Hang minta aku bagi hak untuk umum je. Jadi jubah ni jubah musal-sal. Saya jubah mufti lah. Jubah mufti bagi kepada ahli majlis fatwa Mesir. Dan saya ahli al-faqih, tak ada apa pun. Dan saya akan bagi kepada anak saya nanti. Tunggu kalau dia jadi mufti kan. InsyaAllah doa kan dia jubah saya kan. Tunggu kalau dia sama tinggi dengan saya. Sama tinggi dia terlukat jubah tu. Sebab tu dia badan-badan saya cuma bawah nak kena lipat sikit. Apa betul apa tu? Mereka nak berita tu apa ni? Moga-moga berkat lah kan. Berkat maqam Imam Syafi'i, berkat apa semua tu lah. Sebab tu kalau pergi Mesir jangan ni jual beli ni. Yang ada duit sikit buat semua kali letakkan nanti nak pergi ke Mesir. Nak pergi ke Mesir. Kita mazhab Syafi'i tak pergi lawat maqam Imam Syafi'i rugi. Tak nanti nak pergi ke Mesir tadi. Tak apa kalau saya ada anak saya ada 3 tahun lagi di sana. Bila 3 tahun saya balik, jangan pergi bulan puasa atau bulan puasa saya duduk di sini. Nanti kalau mau banyak lah. 3 tahun lagi saya di sana insyaAllah. Tapi jangan pergi bulan puasa, pergi bulan tak puasa. Bulan 1 sampai bulan 7 tu mati. InsyaAllah saya ada di sana. Bagi tahu kata saya, InsyaAllah saya bawa pergi sana. Siap penerangan ni. Tapi kena bayar mahal sikit lah. Dan bawa lah. Bawa saya pergi bawa sana. InsyaAllah bagi tahu saya. InsyaAllah saya akan bawa sana. InsyaAllah. Kalau ada rezeki lah. Baik. Kedua macam lagi. Dahi sama seperti anggota-anggota sujud yang lain, iaitu tidak wajib didedahkan. Yang dituntut hanyalah meletakkannya di atas tempat sujud. Oleh itu bagi jumhur ulama tidak menjadi kesalahan jika seorang itu sujud di atas kain serbannya atau kain telekungnya. Mereka berdalilkan kepada hadis daripada hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri." فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. Nampak? Kami mengerjakan solat bersama dengan Rasulullah SAW ketika panas yang bersangatan.
Apabila siapa daripada kami tidak dapat meletakkan dahi di atas tanah kerana panas, ia bentangkan pakaiannya dan sujud di atasnya. Sebagian kata mereka membentangkan sujud di atas ni lengan tangan, lengan baju sahabat besar-besar, maka dia sujud di atas lengan baju tersebut. Kalau kata kita gunakan dengan hadis ni dari basata saubahu fasajada alaih, jadi orang akan kata ni dalil daripada hadis ni seolah-olah mengatakan bahawa boleh sujud di atas pakaian. Jadi ulama mazhab Syafi'i kita tengok hadis ni, dalam masalah kami pun guna yang sama juga, tapi bukan pakaian yang bersambung. Sebab tu sunnah bawa kain ni. Sunnah bawa kain. Basata saubahu maksudnya pun pakaian juga. Bila dah panas, maka sahabat tadi akan menghamparkan terus kain, lepas ke depan, sujud atas kain. Boleh tak? Kenal tak dengan makna hadis? Kenal juga. Jadi dua makna boleh. Dua makna boleh. Cuma hadis ni Ustaz Adnan Fadil masuk satu je. Ada satu lagi hadis yang kita terangkan, memang ada hadis yang memang sahabat sujud di atas lengan tangan ni, atas lengan baju. Jadi macam mana pandangan tersebut? Jadi kita kata tu pandangan jumhur yang boleh sujud. Baik Ustaz, macam semalam ada soalan tanya. Kalau dah panas sungguh Ustaz, sujud muncul panas, boleh melecok diri kita. Ada tempat gitu. Yang orang batu tu kalau melecok dah boleh melecok diri kita. Atau jadi mudarat pula. Macam mana kita nak buat? Jadi boleh tak ikut pandangan mazhab tadi? Boleh ikut, cuma dengan syarat macam mana? Waktu wudu, ambil yang sunat dan wajib dalam mazhab Syafi'i. Ambil semua sekali. Apa yang sunat dan wajib dalam mazhab Syafi'i? Nanti kita akan mengaji pula nanti. Sifat solat wudu pula. Sifat solat wudu pula. Sifat wudu pula nanti kita akan mengaji. Mungkin cara wudu dalam mazhab Syafi'i macam mana? Kita ambil, mula-mula kita saringkan. Basuh muka macam biasa. Basuh muka sini semua. Dan sunat kita tonyok. Kerana tu sunnah. Wajib basuh muka, sunat tu lah. Bila kita tonyok, kita dah ambil dalam mazhab Maliki dah. Mazhab Maliki itu wajib. Jadi kita dah ambil yang sunat tadi. Bagi kita sunat. Bagi mazhab Maliki wajib. Kita dah buat ada dua sekali. Cuba jom sekali. Kita dah. Baik, basuh tangan. Tangan pun tonyok juga. Lebihkan sikit. Lebih. Kaki tangan kiri. Okey. Kepala, jangan sikit saja. Sapu semua kepala. Tuan, sapu semua. Kerana itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Wajib dalam mazhab Maliki dan Hanafi. Wajib. Hambali pun sama juga. Wajib sapu semua kepala. Jadi kita dah ambil 3 mazhab dah. 4 mazhab boleh dah tu. Boleh. Telinga. Telinga sunat dalam mazhab Syafi'i basuh. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, telinga wajib dibasuh kerana telinga termasuk muka. Maka kita basuh telinga sekali. Maka dah dapat kat yang sunat dalam mazhab Syafi'i. Yang dapat wajib sekali dalam mazhab Hanbali. Tengkok. Tengkok sunat dalam mazhab Syafi'i. Bagi ulama kata tidak ada. Cuma sebahagian dalam pandangan mazhab Malik Syafi'i kata ada. Basuh tengkok sekali. Alhamdulillah tulis semua. Sapu tengkok sikit. Kemudian dia basuh kaki. Kaki pun selapkan kaki. Selapkan kaki. Kaki yang selap dia nak. Selap daripada bawah. Gunakan ibu ni jadi kelingking. Kaki kanan guna jadi kelingking tangan kiri. Nah, masa dia selap daripada bawah jadi. Tangan daripada sini. Daripada atas gini. Ataupun jadi. Kau boleh juga. Boleh. Nampak? Jadi kita dah buat semua sekali. Jadi kita dah ikut semua mazhab. Boleh tak? Jadi waktu tu boleh tak kalau kita sembahyang atau tengah panas sungguh waktu tu kita nak hamparkan. Kita kain ni tak ada. Yang ada tangan dengan baju kita. Ataupun jubah kita banyak. Kita selak sikit kita sujud atas jubah kita. Boleh atau tidak? Boleh ketika sebut kerana mengikut kepada mazhab yang lain. Tapi dengan syarat kita kena ambil yang sunat dan wajib dalam mazhab Syafi'i. Jadi dengan itu. Boleh faham? Urus bilang. Tapi kalau tak ada masalah apa-apa, Allah sekadar panas sikit-sikit itu ya, tak payahlah nak pergi yuk gagah-gagah nak sujud atas kain kita. Boleh faham? Sebab tu kata elok kalau kita bawa ke mana-mana saja kain macam ni. Elok di mana-mana. Bawa kain, bawa. Baik. Tak kala turun sujud, mana dahulu yang perlu diletakkan di atas lantai? Tangan betul-betul. Perkara ini terdapat khilaf di kalangan ulama. Ada khilaf di kalangan ulama. Pertama, menurut jumhur ulama termasuk mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, disunatkan turun sujud dengan mula meletakkan 2 lutut dulu. Dan nak turun lutut dulu. Boleh tak? Nama apa je? Salahuddin terjemah macam tu. Turun sujud. Okey, tadi talak tekan. Turun nak turun sujud. Okey, tak lutut dulu gitu. Kemudian tak apa? Tak tangan. Tak tangan, kemudian barulah letak dahi. Gitu. Tak lutut dulu, kemudian tak tangan, pun tak dahi. Okey. Ini berdasarkan pada hadis
hadis daripada Sayyidina Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu yang menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, baginda meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya, dan apabila bangkit daripada sujud, baginda mengangkat dua tangannya terlebih dahulu sebelum dua lututnya. Waktu nak bangkit, maka Nabi dahulukan tangan. Waktu nak sujud, nak turun, maka Nabi dahulukan lutut. Nah, kedua, ini pandangan sebahagian ulama, antaranya Imam Malik dan Imam Auza'i. Imam Auza'i mazhabnya telah hapus, tiada. Nah, Imam Auza'i dulu mazhabnya ada di di Spanyol. Di Spanyol, di Cordoba. Cordoba Spanyol. Di Spanyol. Selama 2 waktu itu sempat mazhab dia hidup di sana 2 waktu itu. Kemudian mati ganti dengan mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Kenapa mati? Kalau mungkin anak murid dia tidak menyebarkan mazhab tersebut secara jelas. Yang disebarkan secara meluas adalah 4 mazhab. Ada kitab dan sebagainya. Imam Ahmad sendiri tidak ada kitab. Dia tidak ada kitab fiqh. Anak-anak murid dia yang datang dan menulis bahasa-bahasa Imam Ahmad dan juga kaedah-kaedah Imam Ahmad. Itu kata Allah berkati mazhab itu. Bukan ada mazhab Imam Auza'i, mazhab Imam Sufyan As-Sauri, mazhab Sufyan Ibn Uyainah, mazhab Rabi'ah dan sebagainya. Tidak berkat, tidak pakai kita kata itu. Teman kita kata mungkin ada disebabkan murid-murid juga yang berkat sendiri. Murid-murid itu sendiri yang berkat, maka ketika itu mazhab ini terjadi. Baik. Kalau kita di sebelah Asia ni, sebelah Nusantara banyak mazhab Syafi'i. Nah, kalau karena banyak ulama daripada mana yang datang? Daripada Hadramaut. Ulama dari Yaman datang. Jadi ulama Yaman kebanyakannya adalah bermazhab Syafi'i. Dan mereka yang datang bawa main Islam ke tanah Melayu. Jadi bawa main ke sini. Ke tanah Melayu. Kalau kata di sebelah mana Allah SWT, di sebelah India, sebelah Pakistan, itu banyak ulama daripada Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah. Jadi itu sebelah sana. Manakala di sebelah Spanyol, sebelah Bosnia, sebelah Algeria, sebelah Maghribi, itu banyak mazhab Maliki. Itu juga dalam Afrika juga banyak mazhab Maliki. Kalau kata di US pun dari Syekh Hamzah Yusuf juga membawa mazhab Maliki. Dari Syekh Noh Keller, Syekh Noh Keller, bukan Noh Keller, dia Keller, K-E-L-L-E-R. Dia ulama mazhab besar dengan mazhab Syafi'i. Juga guru saya sempat bertemu dengan dia di Mesir. Pernah ikut sekali majlis tarikat dia. Dia tarikat Syazli juga. Dia ambil kelas Syekh Abdul Rahman Sorry bukan Sorji bukan itu. Daripada ulama Yaman. Ulama Syria. Syekh Noh dia orang putih lah. Tapi alim dalam mazhab Syafi'i. Baik. Itu dia pecah-pecah mazhab. Tengok beli kita buat peta, tengok ni mazhab Syafi'i banyak rumput sebelah ni, mazhab Maliki banyak rumput ni. Kedua pandangan sebagian ulama antaranya Imam Malik, Imam Auza'i sunat mendahulukan dua tangan daripada dua lutut tak kalau turun sujud. Turun tangan dulu sebelum turun lutut. Jadi bukanlah turun tangan terus berawal. Turun betul, tunjuk ke dia dalam dia. Turun tangan tu apa? Turun tangan. Jangan gitu. Balik lagi. Kita turun bagi dekat, lutut tak sampai ke sana. Lutut okey tak tangan tu? Gitu. Baiklah tak? Lutut tak sampai ke tanah lah, tapi tak suruh lutut dulu. Tangan dulu sampai. Itu cara. Buka berawal, puk tak tangan pun. Boleh mana? Baik. Dalam hadis sebut apa? Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yata' yadayhi qabla rukbatayhi. Jika seorang itu kamu sujud, jika seorang daripada kamu sujud, janganlah dia berteleku sebagaimana bertelekunya unta. Sebaliknya hendaklah ia meletakkan dua tangannya lebih dahulu sebelum dua lututnya. Karena burukil ba'ir, kata ulama, berpandangan dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik berpandangan kata burukul ba'ir maksudnya turunkan lutut belakang dulu betul belum letak tangan. Mazhab Syafi'i kata burukul ba'ir maksudnya letakkan tangan dulu letak kaki. Nampak? Ini yang dibincang. Maksudnya perbincangan berkaitan buruk tu sendiri. Cara duduk unta tu pun dibincangkan. Pak Nabi kata jangan duduk macam unta duduk. Unta duduk macam mana? Lepas tu unta ni lebih. Kelebihan unta ni duduk kaki dia berlipat. Kaki depan pun berlipat, kaki belakang pun berlipat. Dia ada sendi duduk kaki. Lembu tak itu. Lembu lipat juga tapi tak lipat dia kaki unta. Dia tak lipat lah macam kaki unta tu sekarang ni.
Kalau tengok, unta boleh tengok jelas. Bah, kalau nak tengok pula dia cara dia duduk, beli unta tengok. Sini buat sembelih unta ni. Sini sembelih unta. Mana itu Allah. Tak ada. Apa ni kalau di mana? Kalau di Mesir pun ada juga kawan-kawan kita dari Terengganu, rumah Terengganu tu yang beli unta. Kita orang Kedah kalau beli lembu kan. Unta kalau beli lepas tu beli unta. Di waktu tu lah orang makan gambar unta orang puluk di Mesir. Beli unta jangan tengok kan. Bukan selalu tengok unta di Mesir. Jangan. Kalau ke kampung-kampung banyak unta. Baik. Jadi unta ni daging dia agak panas sedikit. Beza dengan daging lembu. Tapi daging lembu ni jangan elok makan, jangan banyak makan. Daging lembu ni kata Nabi SAW penyakit. Dalam hadis sahih yang disebut apa? Lahmul baqari da'un wa labanuha dawa'un. Nabi kata daging lembu ni berpenyakit. Manakala susu lembu itu ubat. Sebab tu Nabi jarang makan daging lembu. Jarang. Bukan tak makan langsung, jarang-jarang. Nabi banyak makan kambing. Karena kambing ni daging dia lebih baik berbanding dengan daging lembu. Lepas tu kalau kita tengok dalam TV memang banyak penyakit mulut, penyakit kuku, penyakit gigi, semua ni ada lembu. Kambing jarang dengar. Kambing tak jarang kita dengar penyakit mulut, penyakit kuku apa-apa ni. Yang selalu penyakit kuku mana? Lembu. Lepas tu orang Cina, kata Syekh Hamzah Yusof, kalau orang Cina di negara Cina, dia daging lembu ni hanya dijadikan sebagai makanan perasa. Perasa dalam makanan. Potong kecil-kecil sikit, buat dengan sayur, goreng gitu. Kita memang lembu tu. Beef stick. Makan beef stick. Lepas tu kita ni banyak penyakit. Itu kita kena baik. Lalu Nabi sebut lagi nak utlubul ilma walau bisin. Hadis tu bahkan ulama kata hadis sahih. Mereka kata hasan, mereka kata dhaif. Nak utlubul ilma walau bisin, tuntut ilmu sampai ke negara Cina. Negara Cina ni banyak kelebihan. Dari segi ilmu perubatannya, dari segi ilmu berkenaan dengan persuratan perperangannya dan sebagainya. Jadi Nabi suruh tengok ke sana. Masuk ke tamadun Cina dah ada ketika tersebut. Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas antara sahabat yang sampai di negara Cina. Dia menyebarkan Islam di negara Cina. Katanya ada makamnya katanya di sana. Bagaimana cara sujud? Ada silap. Macam tadi. Begitu juga berdalilkan hadis Ibn Nafi' yang menceritakan anna Ibn Umar radhiyallahu anhu kana yad'u yadayhi qabla rukbatayhi qala wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalik. Kata Sayyidina Ibn Umar semasa sujud, beliau meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Kata beliau yang Sayyidina Ibn Umar, Nabi telah melakukan sedemikian. Dan riwayat ini adalah riwayat dari Imam Ahmad, Imam Hakim dan Zaburi, Al-Imam Ibn Huzaimah dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Baik. Jadi itu perbuatan Sayyidina Ibn Umar. Ibn Umar ni adalah sahabat Nabi yang sangat mengikut Rasulullah dalam semua segi keadaan. Semua keadaan ikut. Sampai kan kata Sayyidatina Aisyah, kalau kamu tengok Sayyidina Ibn Umar melaksanakan sunnah, kamu akan kata dia ni orang gila. Sudah. Punya hebatnya buat sunnah, sampai orang kata dia macam orang gila. Kalau dia berjalan, pernah satu tempat dia jalan, dia akan tutup. Ada tu jalan, dia akan pergi ke tepi. Kiri masuk dia kan. Orang tak ada apa orang depan. Tapi dia jalan itu. Orang dia kenapa jalan macam tu? Dia kata dulu Nabi pernah jalan kat sini, Nabi jalan. Dulu Nabi pernah jalan kat sini, Nabi pernah tunduk kat sini. Maka aku tunduk juga seperti mana Nabi tunduk. Dulu mungkin ada pokok tu tu. Tapi mungkin pokok tu dah dibuang. Maka Sayyidina Umar tetap jalan macam tu. Tempat mana Nabi berhenti, kuda duduk berhenti berjalan, maka tempat tu dia akan berhenti kan. Tengah naik kuda, lepas tu dia berhenti. Dia turun kuda, dia tarik. Sampai tempat naik balik. Orang tanya kenapa buat gitu? Sebab Nabi pernah turun duduk kat sini. Dan Nabi pernah jalan kaki sampai depan tu, kemudian Nabi naik balik. Maka aku bertiru sampailah dia mati. Sampai wafat macam tu, dia punya sikap. Kalau lalu tempat tu, dia akan buat gitu. Tak mana tempat Nabi berlari, dan itu dia berlari. Tak mana tempat Nabi berteduh, dan itu dia berteduh. Ada satu pokok dekat dengan Arafah, katanya. Pokok tu Allah Alam. Sudah ada atau tidak? Pokok semua tempat Nabi selalu berteduh. Maka tempat tu jugalah selalu Sayyidina Ibn Umar akan berteduh di pokok. Maka Sayyidina Ibn Umar kata apa? Bahawa pokok ni hampir 300 Nabi pernah berteduh. Saya tanya pada Syekh juga ada lagi pokok tu, Syekh kata Allah. Orang Arab Saudi menganggap apa? Benda itu Arab Saudi dia buat habis semua. Hak yang kait dengan Nabi buat habis. Teruk semua. Kita kait dengan Nabi simpan lah, orang nak tengok. Tak, kait dengan Nabi dia buat habis. Lari tempat Nabi selalu wukuf ni Arafah.
tempat tersebut telah dijadikan tempat jual ekstrim, tempat buat orang jual barang. Untuk dah teruk. Dulu ada batu kat situ, tempat Nabi dulu. Mereka tak bagi orang duduk tak kata. Karena kata mereka nanti dia syirik. Syirik kepada Allah. Orang dah duduk tempat Nabi dulu. Kalau semayang dah batu tu masalah, bukan sebuah batu, sebuah Allah Ta'ala juga lah. Tak, dia takut semua. Buat Nabi semua tempat-tempat. Lepas tu kalau pok-pok ni pegang, maknanya masalah. Masalah tak mana? Hilang habis kesan-kesan sejarah dunia. Ya? Tu kata jaga, jangan bagi orang jahil. Mekah, Madinah, kalau kita pergi lah ni, bukan tengok Mekah banyak. Kalau tidak ada Kaabah, kalau tidak ada Rasulullah SAW, kita akan jadi nampak negara. Nampak negara membangun je lah. Duk kerja bangun bangunan, kerja bangun hotel. Itu eh. Orang tengok hotel, tengok bangunan. Kita pergi bukan kat tu. Baguslah buat bangunan hotel orang tu untuk kemudahan orang. Tak ada masalah, bagi jalan elok tu memang sangat baik. Kita tidak nafikan benda tu. Tapi janganlah buang kesan-kesan sejarah yang banyak tu. Rumah Yahudi sampai lah tak dibuang. Rumah Rasulullah, rumah sahabat-sahabat buang habis. Tempat Nabi mati, tempat Nabi semayang, rumah sahabat depan rumah Rasulullah, rumah tempat Nabi bermalam, Kulsum ibni Hidmin, rumah Nabi bermalam ketika mula-mula sampai di Kubah, dibuang. Tempat tu dibuat apa lagi? Buat kedai kurma. Kedai kurma boleh buat pula. Rumah sahabat tak boleh buat. Nanti rumah sahabat kekalkan dalam bentuk asal. Bagi orang nak buat ni rumah sahabat Nabi. Bagi raja-raja ni, bagi pemerintah-pemerintah terdekat yang tepi Mekah Madinah tu, ni tengok rumah sahabat Nabi macam mana, besar lah. Rumah kamu sampai menana kan? Bilik yang tak ada anak duduk. Sudah banyak bilik yang tak ada anak duduk. Bilik kamu tu kalau keluar, bagi ke orang miskin, siap rumah baru bilik. Tapi rumah kamu tu bilik banyak, tapi tak duduk. Bagi tengok sikit sahabat Nabi hidup macam mana. Macam mana sahabat, banyak mana para ulama hidup. Allah Maha. Ada soalan tak? Satu dua soalan. Ha? Ada tepuk orang. Ada lagi soalan? Bukan soalan. Ada lagi belakang ada soalan? Ada ya. Betul. Ya. Misalnya kalau kita ingat kita lupa bagi Allah, macam mana keadaan? Baik. Kalau kata kita dah bagi salam, kita sebut. Kita dah bagi salam dalam sembahyang kita bisa salam ni wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Allah tak ada sahabi. Nak sujud dah. Sujud sahabi sunat saja. Tak perlu kembali. Cukup dengan salam. Boleh tak? Ada tak Syafi'i gitu. Mazhab Syafi'i sujud sahwi sebelum daripada bagi salam. Beza dengan mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki dibezakan di antara ada sujud yang selepas salam dan ada sujud yang sebelum salam. Mazhab Abu Hanifah sujud dia bila sebelum salam juga. Mazhab Abu Hanifah sujud sahwi sebelum salam. Maksudnya kita baca tahiyat dulu. Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu ila salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebelum bagi salam kita sujud dua kali. Lepas sujud bangkit semula duduk kat sujud, baca sekali lagi. At-tahiyatulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca sekali lagi untuk bagi salam. Mazhab Syafi'i tak itu. Mazhab Syafi'i baca tahiyat. Habis baca tahiyat sujud dua kali. Lepas sujud salam pun. Salam. Mazhab Maliki beza pula. Mazhab Maliki kalau hak kurang dalam sembahyang kita tu berkurang. Maksudnya ada benda yang kita tinggal. Contohnya kita terlupa, Allah tak selamat, terlupa rokok. Nah, kita terlupa rokok. Maka waktu tu baru kita rokok balik, kita datang baliklah rokok. Kita buat balik rukuk tersebut, maka sunat kita sujud sebelum bagi salam. Karena itu jika mengurangkan dalam sembahyang, maka kita kurang sujud ketika dalam sembahyang. Kalau kita terlebih pula, kita tak pasti ni, sembahyang kita 2 rakaat ke 3 atau 2 ke 3 sembahyang maghrib, maka ambil yang 3. Kita sebut ambil yang 3. Maka ketika sebut sunat kita sujud sahwi selepas salam dalam mazhab Maliki. Jadi selepas salam lah baru sujud sahwi. Jadi beza pandangan. Mari kita ambil yang senang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kan sebelum bagi salam duduk sujud dulu 2 kali, kemudian bagi salam. Kalau dah terlupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teringat, tak perlu duduk sujud lagi, tak perlu sujud. Karena kalau kita sujud balik, maka ketika sebut kita telah menambah rukun. Sebab kita dah keluar lah daripada yang wajib, kita fikir sunat pula. Betul. Ada lagi? Betul? Ya. Tak.
pertama kita sujud tak ada sejadah. Rakaat kedua tengok ada orang 4 sejadah. Sah tak sujud kita? Sah, tidak ada masalah. Bukan cakap tak sejadah, tak bantai ngomong. Ya? Tidak benar. Tak ubah tempat sujud, tak ada masalah. Kalau itu tak boleh kita ubah tempat. Kalau macam tu kita tak nak ubah tempat. Kalau contoh sebelah kita kosong, kita pergi ubah tempat kita duduk sebelah. Boleh tak ada masalah. Dua. Adalah okay. Dan tangan kita macam mana? Kalau orang perempuan disunatkan kita rapatkan tangan kita, kemudian di tepi muka kita je. Bukan gini. Nah, selang kasih. Jangan tak gitu. Ada sujud gitu. Bukan gitu lah. Letak tangan kita rapat. Kalau orang lelaki sunat regangkan. Regangkan gini, tak di sini. Kalau orang perempuan sunat di sini. Selalu dia tunjuk kali. Minta Allah, Azra'i tak tahu. Tidak, Azra'i tak benar kan? Buat dengan apa yang tak kenal. Apa benar kan ni? Mana ni musa'af tak? Baik, sujud. Okay, kalau lelaki gini. Nah, kalau lelaki macam ni, renggangkan. Nampak tak nampak tak? Azra'i tak tahu ni. Kita duduk tengah. Duduk tengah. Gitu. Okey. Sujud. Kita kan gitu. Kalau tu bagi lelaki nak. Tangan gitu. Bagi perempuan, bagi bapak sikit. Bapak tangan. Bapak tangan tu. Tangan bapak gitu. Boleh tak? Nampak tak? Dia jawab perempuan sujud. Tapi dia lelaki lah. Okey, soalan kedua. Kata semut, lebah, urut, sod, bohong sod, tu bohong. Dia guna. Tak, yang pertama soalan daripada ibunda kita, kenapa Nabi lama bunuh? Ikut suka Nabi yang tak boleh. Baik, karena mungkin binatang-binatang ni binatang-binatang yang mulia disebut dalam Quran. Nah, kemudian apa ni Allah Taala yang larang dan sebut. Kita pergi di ta'budi lagi. Kita ikut arahan Allah. Ikut arahan Nabi kata jangan bunuh, jangan bunuh. Ada itu. Yang kedua, macam mana pula berkenaan dengan semut yang duduk dalam rumah kita semut tersebut. Baik, semut yang dilarang kata ulama, semut dah bagi Namrud Sulaiman ni. Namrud Sulaiman ni semut besar-besar tu. Semut yang tak titik jemaah, dia tak gigit orang semut tu. Dia jenis dia buat kerja dia. Dia dah pernah rumah kita kena semut besar tu, tapi dia tak gigit kita. Tak masuk telinga orang, tak apa. Semut jenis ni dilarang kita bunuh. Apa sebab? Semut kecil-kecil tu. Hak ini saja orang main totok kita. Dia dua saja, naik bih dengan kek kita. Dia berlepak dengan kek. Sebab dia gigit sakit tu. Semua kecil ni boleh dibunuh, kata ulama halus hukum dia. Tu pun kalau dia kacau kita. Kalau tak kacau kita tak. Kalau tu kalau penuh atas meja makan macam mana tak? Tu boleh lah untuk kita bunuh. Boleh tak? Yang dilarang Namrud Sulaiman. Semut Sulaiman dia bagi. Semut yang besar-besar yang tidak mengganggu orang. Dan dia bawa kerja dia. Dia bukan warna hitam, dia warna merah. Dia warna merah besar-besar. Bukan tokok. Tokok orang ni dia tak tokok orang. Dia bakui je. Kalau kita pegang dia pun dia tak gigit kita. Dia gigit bukan sakit. Dia Namrud Sulaiman ni. Boleh faham? Semut ni kalau bunuh di tanah haram, sengaja kita bunuh. Tak sengaja pun. Kalau kita kepok kepala dia, seekor kambing namanya. Ingat, harga dia seekor kambing. Kalau tanah halal ni kita tak masalah kan? Tapi haram. Berdosa kalau kita bunuh dia. Dia tak nak salah pok.
Boleh tak? Allah Ta'ala ada. Bebeknya jangan bunuhlah semua-semua. Jadi semua itu mengganggu kita dalam rumah kita. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, esok pagi insya-Allah kita akan baca sifat solat di dalam. Esok pagi subuh. Subuh pagi esok, pas main subuh kita akan baca sifat solat Nabi. Dan bawa sekali lah kitab apa ni Syama'il sekali lah. Kalau ada masa lagi kita baca sikit Syama'il. Ganti bagi tadi. Bagi tadi tak baca. Kurang sihat. Jadi apa ni buat pilih, buat main ada dua kitab sekali. Tapi kita akan banyaknya baca sifat solat lah. Syama'il kita akan diberkat sikit, baca sikit sebelum baca sifat solat kita baca Syama'il dulu sikit untuk ambil perkataan. Moga-moga apa ni dapat senang kita baca kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.